One Piece diwarnai dengan banyak watak-watak yang menarik, baik dari segi penampilan, gaya berbicara, cara diorang gelak pun kalau korang perhatikan memang ada cara tersendiri. Dan gaya bertarung dorang of course berbeza-beza. Ada yang menggunakan senjata, ada yang menggunakan tangan, dan ada juga yang bertarung menggunakan kaki. So hari ini aku nak kongsikan 10 petarung kaki terkuat dalam dunia One Piece. Tapi sebelum menonton video ini, aku harapkan korang kalau belum solat, sila solat dulu. Lepas tu doakan aku supaya cepat-cepat aku dapat capai 100k subscribers. Jazakumullahu khairan kathiran tayyiban mubarakan jamaah. Tapi sebelum itu, buat nakama semua yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan menekan tombol loceng di bawah. Korang juga bebas untuk suarakan pendapat korang dan cadangan untuk teori video seterusnya di ruangan komen di bawah. Mari kita menjadikan channel ini sebagai channel teori One Piece Malaysia setanding dengan channel teori One Piece yang ada di seluruh dunia. Ikutu Yarodomo. Di tangga yang ke-10, Khalifah. Dia adalah anggota CP9 dan merupakan wanita super menurut Sanji. Dah tentu kita semua sedia maklum dengan kekuatan dan kemampuan wanita super ini. Khalifah berjaya menguasai ke-6 teknik bertarung Rokushiki. Walaupun dia berada di tangga kedua tercorot dalam ranking CP9 iaitu 630, tapi secara umumnya dia adalah antara petarung yang terhandal dalam CP9. Hal ini kita dapat lihat dalam One Piece episod 287 semasa dia melawan Sanji one by one. Kita dapat lihat Khalifah berjaya menewaskan Sanji yang sudah tentu Sanji melawan dia dan bertarung dengan dia dalam keadaan berakhlak dengan wanita. Masya Allah, akhlakmu itu wajar diteladani seluruh pemuda, wahai anak mudaku Sanji. Di tangga yang ke-9, Bon Kure atau Bentam atau Mr. Tu atau pahlawan LGBT. Dia adalah ratu dalam Newcomer Land. Kemampuan dia adalah meniru wajah sesiapa pun apabila tangannya menyentuh orang tersebut, iaitu kekuatan buah iblis Mane-Mane no Mi. Tapi bukan itu keistimewaan yang dia ada sahaja. Bahkan dia mempunyai teknik bertarung dengan kaki yang dahsyat. Dia juga adalah petarung Okama Kenpo yang sangat handal. Selain memiliki kelincahan dan kepantasan dalam pergerakan, dia juga mampu menyeimbangi Sanji semasa bertarung. Dengan Okama Kenpo yang dikuasainya, si pondan ini mampu menari dan berakrobatik untuk menghindari serangan lawannya serta dapat menyerang lawannya dengan teknik yang sama. Hal ini dapat kita lihat dalam episod 432 semasa dia dengan mudah tanpa sebarang kesukaran mahupun kepayahan apatah lagi kesusahan. Ialah sebab kita nak gambarkan betapa senangnya dia, kan? Semasa dia dengan mudah menewaskan Sphinx dan pegawai penjara Impel Down. Dia bahkan telah menerajang Minotaurus dengan kuat. Dan dalam masa yang singkat telah menewaskan Hannibal, yang mana Hannibal adalah orang yang terkuat selepas Magellan. Di tangga yang ke-8, Dellinger sebagai salah seorang anggota Don Quixote. Tentu kita tak payah nak banyak cerita pasal kekuatan Dellinger ini. Dan dia juga adalah salah seorang petarung kaki yang terkuat dalam dunia One Piece. Sebagai seorang manusia ikan hybrida 3 rasa, Dellinger memang mempunyai fizikal yang lebih kuat dari manusia pada umumnya. Dan mungkin rasa dia juga enak. Walaupun masih berumur 2 tahun, dia mampu mengangkat buah meriam dengan mudah tanpa sebarang kesukaran maupun kepayahan apatah lagi kesusahan. Dah lah tu. Okey, sorry. Kombinasi kekuatan fizikal serta susunan otot kakinya yang terbentuk dengan sangat baik membantu Dellinger mengenhanskan kecepatan serta ketangkasan pergerakannya, dan henjotan kakinya is very deadly, bro. Macam yang kita tahu, Dellinger mampu menendang McFist yang pada masa itu adalah 10 ton berkat kekuatan buah iblisnya. Ketangkasan kaki Dellinger juga dilihat semasa melawan Sulaiman. Ya Allah, tu Pak Sulaiman. Ni dia, Sulaiman. Blue Gilly dan Idio juga tidak mampu mengimbangi kekuatan Dellinger.
Sungguh pun Delinger ini adalah manusia ikan tiga rasa. Di tangga yang ketujuh, owner Zef atau Red Food Zef. Zef adalah owner kepada restoran nasi kandar 24 jam Barati yang terapung di atas air. Dia juga adalah mentor dan ayah angkat Sanji. Dulu masa zaman kegemilangannya sebagai lanun, Zef dikatakan mempunyai kekuatan kaki yang luar biasa. Memecahkan batu dan meninggalkan footprint di atas besi adalah perkara biasa dilakukan Zef. Zef sebagaimana yang kita tahu adalah pencipta kepada teknik Black Leg Style. Dan semasa zaman kegemilangannya, Zef adalah master dalam bertarung menggunakan kaki. Oleh kerana musuhnya banyak terhambur darah dan terlekat hingga berlumuran di kaki Zef, membuatkan dia dikenali dengan nama julukan Red Food Zef. Tapi setelah Zef menghidapi penyakit kencing manis, kaki Zef telah dipotong kerana dikhawatiri kuman merebak ke tubuhnya. Silap. Dia bukan kena kencing manis, bro. Oh, tu Pak Sulaiman tadi. Zef kehilangan kaki disebabkan insiden bersama Sanji dan menyebabkan pertarungan kaki dia menjadi sikil lemah. Aisyah. Walaupun tanpa kakinya, tak bermakna yang dia bukanlah petarung kaki yang berbahaya dalam dunia One Piece. Di tangga yang ke-6, Don Sai. Dia adalah anggota klan Don Chinjau, pemimpin ke-13 Armada Happosui dan komander Division ke-3 dalam Mugiwara Grand Fleet. Tidak dapat disangka lagi, Sai adalah petarung kaki yang kuat. Dengan mempelajari seni bela diri Hao Shouken yang dikuasai turun-temurun oleh keluarga Chinjau, dia mampu mengalahkan Kelly Fang dengan hanya satu tendangan. Dan oleh kerana dia adalah komander Division ketiga Mugiwara Grand Fleet, maka adalah molek kalau kita kenali dia dan kekuatan dia dengan lebih lanjut sedikit. Mula-mula dia diperkenalkan, memang tak ada apa yang menarik sangat pasal dia, sebab kita lebih teringin untuk tahu kekuatan Don Chinjau, iaitu Tok Wan dia. Tapi kita mula tertarik dan mula terasa wow apabila Sai bertarung one by one dengan Lao Ji dalam episod ke-710. Dia pada episod itu telah berjaya membangkitkan teknik Hao Shouken dan dikatakan dia berjaya menguasai teknik tersebut. Dengan teknik itulah dia berjaya menumpaskan Lao Ji. Lepas dia mengalahkan Lao Ji, Chinjau pun dengan bangga menamakan serangan kakinya itu dengan Kiryu Kirikugi. Sebab apa Kirikugi? Sebab kalau kaki kanan, namanya akan jadi Kiryu Kanan Kugi. Wah, betapa bijaknya aku. Iaitu serangan yang mampu membelah benua ais menjadi dua. Di tangga yang kelima, Vergo, seorang lagi anggota Don Quixote lepas Delinger dan juga bekas wakil Admiral Angkatan Laut. Dengan nama julukan Buluh Iblis, Vergo sebagaimana yang kita tahu adalah pengguna Busoshoku haki yang terkuat di One Piece. Selain mampu untuk melapisi tubuh dan bambunya dengan haki, tentulah sesuatu yang perlu dikhawatiri musuhnya adalah kakinya. Di One Piece episod 607, kita dapat lihat betapa kuat kaki Vergo dengan dikombinasikan dengan Busoshoku haki miliknya. Betapa kuatnya kaki Vergo, Sanji sendiri sampai kata seolah-olah kaki Vergo terbuat dari besi sebab sangat keras. Vergo juga telah mencederakan kaki Sanji sampai retak tulang member semasa mereka berduel. Namun pertarungan kaki antara mereka berdua terpaksa dihentikan kerana kepukan gas beracun telah tersebar dan menghampiri mereka. Di tangga yang keempat, Boa Hancock. Boa Hancock adalah Pirate Empress dan satu-satunya wanita dalam Shichibukai. Dia adalah seorang ratu di Amazon Lily yang memerintah suku Kuja. Dia adalah pemakan buah devil Mero Mero no Mi yang mampu menukar musuhnya menjadi batu. Dan sudah tentu, dia adalah petarung kaki yang handal. Sampai sekarang kita belum pernah melihat dia bertarung dengan tangan. Memang banyak serangan dia adalah dari buah devilnya, tapi sebenarnya dia juga adalah petarung kaki yang handal. Kita dapat lihat kepala pasifista. Kita dapat lihat kepala pasifista pun pecah ditendang Hancock. Di tangga yang ketiga, Marco the Phoenix. Sebagai seorang komandan First Division Whitebeard, sudah pasti kita dapat mengandaikan bahawa Marco adalah antara watak yang terkuat dalam dunia One Piece. Marco juga mempunyai fizikal dan ketangkasan yang dapat kita katakan boleh dikagumi. Gaya pertarungan Marco pun kalau kita tengok, lebih pada kaki. Kita dapat lihat masa Kizaru cuba menyerang Whitebeard, Marco telah mengelakkan serangan Kizaru. Marco juga telah mengalahkan Whitebeard. 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 Kita dapat lihat masa Kizaru cuba menyerang Whitebeard,
Marco telah datang dengan ketangkasan yang laju untuk menghalang dengan menendang Kizaru sampai membuatkan member tercampak jauh. Selain itu, kemampuan Marco dapat dilihat lagi semasa Marco menghalang Aokiji ketika Luffy hampir-hampir dibunuh. Sekali lagi dengan kakinya sehingga menyebabkan Aokiji terlempar jauh dan merosakkan tembok Marineford dengan kekuatan kakinya. Buso Shoku miliknya dan ketangkasan buah devilnya iaitu Phoenix, aku letakkan Marco di tangga yang ketiga. Di tangga yang kedua, Sanji. Sanji adalah trio monster Mugiwara dan juga chef dalam kapal Thousand Sunny. Di bawah bimbingan Zeff, Sanji adalah petarung kaki dengan seni bela diri bernama The Black Leg Style, iaitu kombinasi unik daripada capoeira Brazil, Zavate Perancis dan Taekwondo Korea. Dia mampu menghasilkan tendangan bertubi-tubi macam Gatling milik Luffy. Sebagai seorang watak yang bertarung hanya dengan tubuh fizikalnya dan tanpa sebarang senjata maupun buah iblis, sememangnya layak untuk Sanji menghuni takhta kedua. Apatah lagi sekarang kita dah tahu kemampuan Sanji akan jadi semakin ganas dengan Germa Suit miliknya. Power up dari Germa Suit tersebut mampu membuatkannya bertarung lebih cepat dengan kekuatan dan damage yang jauh lebih ganas dari kekuatannya sebelum ini. Di tangga yang pertama, Kizaru si monyet kuning. Sebagai seorang admiral, kita tak perlu lagi mempersoalkan kekuatan Kizaru dalam bertarung. Dia mempunyai kekuatan fizikal yang luar biasa. Bahkan dia mampu menahan serangan Whitebeard dengan hanya satu kaki. Dia juga sangat terkenal dengan bertarung menggunakan kaki. Dengan kekuatan logia cahaya miliknya, dia dengan mudah menumpaskan supernova seperti Hawkins, Apo, X-Drake dan Uruge. Dia mampu bergerak dengan kecepatan cahaya. Kekuatannya yang sangat hebat mampu membuatkan sebuah bangunan runtuh dari satu serangannya. Dan bagi aku personally, kalau Kizaru dan Sanji bertarung one by one, besar kemungkinan Kizaru dapat menewaskan Sanji. Ini just pendapat aku. So inilah dia 10 petarung kaki terkuat dalam dunia One Piece. Menurut aku, cuba nakama semua senaraikan petarung kaki yang terkuat dari 10 hingga pertama menurut korang beserta dengan sebabnya di ruangan komen di bawah. Aku tunggu bro, seriously. Alright, thank you for watching. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe.